line tak stabil. Okey, saya ulang balik. Proses bumi terdiri daripada dua jenis. Yang pertama eksogen. Yang kedua eksogen. Yang kedua adalah endogen. Okey. Eksogen ni adalah proses yang berlaku di luar. Manakala do adalah dalam. Ada huruf D tu. Okey. Dalam dan luar. Kalau eksogen ni merupakan pergerakan yang berpunca daripada matahari, tetapi kalau endogen, D for dalam, adalah yang berpunca daripada haba dalaman bumi. Okey. Seterusnya, ini adalah antara proses eksogen. Okey, yang pertama adalah proses luluh hawa. Luluh hawa merupakan pemecahan atau ketelarutan batuan akibat perubahan suhu, tindakan frost dan mikroorganisma. Okay, luluh hawa ni kalau awak pergi ke overseas, lebih ketara lah. Kat Malaysia ni tak berapa banyak sangat nampak. Okay, kalau kat Malaysia dalam gua kita nampak ada dekat gua kan setelah ini semua. Okay, tapi kalau di overseas dia ada batuan-batuan macam ini itu adalah proses luluh hawa. Yang kedua adalah hakisan. Kat sini memang banyak kat Malaysia. Proses penghausan batuan akibat tindakan ejen bergerak seperti air, angin dan ombak. Okey, hakisan tanah runtuh dan sebagainya. Manakala susutan jisim dan susutan darat merupakan pergerakan tanah, pasir atau sepihan batuan ke bawah cerun akibat tarikan graviti. Okay, ini kalau kat Padawan tu, kalau perasan jalan nak ke puncak Borneo, dia ada lereng bukit. Okay, lereng bukit ni hari tu saya pergi pun saya nampak dia macam jatuh. So itu adalah susutan jisim. Okay, manakala angkutan pula merupakan pemindahan bahan-bahan batuan, hakisan atau luluh hawa. Angin, sungai, ombak dan sungai adalah contoh ejen angkutan. Okay, maksudnya contohnya kayu balak. Kayu balak dibawa oleh sungai. Okay, untuk dihanyutkan supaya sampai ke kawasan yang dikendaki lah. Okay, seterusnya pengenapan. Pengenapan merupakan bahan batuan yang terhakis yang diangkut oleh angin atau air di dasar tasik atau laut. Dia mengenap. Okay, itu semuanya berlaku di permukaan. Okay, ini adalah proses eksogen. S. Tapi kalau proses do adalah for dalam. Okay, dalam ini kita antara ialah all akan mantle, yang mana mantle dan arus ini sentiasa bergerak. Pergerakan batuan dalam mantle, okay, ingat lagi tak bumi kita? Bumi kita ada beberapa lapisan. Okay. Yang pertama kerak, yang kedua mantle, yang ketiga teras luar, dan yang keempat teras dalam. So bahagian mantle ni berlakunya perolakan dan pergerakan batuan dalam mantle yang disebabkan oleh perubahan ketumpatan batuan akan terus berlaku secara berulang. So mantle ni dia sentiasa berolak lah. Okay, kemudian aktiviti magma. Magma, okay, gunung berapi lah ni. Gunung berapi. Okey, magma merupakan batuan cair yang bertekanan tinggi dalam mantle menolak kerak bumi sehingga menyebabkan kerak bumi mereka. Okey, bumi bentuk dia macam ini. So bila ada bahagian mantle ni, ada magma dalam mantle ni dia dah mula mencair, dia perlu ditolak, dia perlu dikeluarkan. So dia akan tolak permukaan bumi. Jadi dia akan mula jadi bentuk gunung. Bila dia tolak, push, dia terus jadi saluran, akhirnya magma tadi melimpah menjadi proses gunung berapi, aktiviti magma. Itu adalah bahagian dalam bumi. Dan pergerakan kerak bumi, berdasarkan teori plat tektonik, kerak bumi telah berpecah kepada banyak kepingan plat yang berlainan saiz. Okay? Pecahan tu maksudnya, kalau awak perasan Semenanjung, dia bersambung dengan Thailand. Okay. Singapura sekenit dekat situ. Manakala Sabah dan Sarawak, okay, Sabah, Sarawak, Brunei, dia bersambung dengan Filipina dan Kalimantan. So, daripada ini Kalimantan dia akan berhenti bersambung pula. So, ini adalah kepingan-kepingan plat tektonik. Okay. Dia berdasarkan teori ini,
kerak bumi ini telah berpecah sebab kita telah diliputi oleh air. Ini maksudnya perpecahan itulah. Okey, jadi benda proses endogen dan eksogen tadi boleh menyebabkan fenomena geobencana. Dan fenomena geobencana ini merupakan kesan daripada proses endogen yang berlaku bahagian dalam bumi. Geobencana ini boleh menyebabkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda dan boleh menjejaskan kualiti alam sekitar. Okay, so ini adalah antara fenomena geobencana. Yang pertama, gempa bumi. Okey, dekat Malaysia yang terasa di gempa bumi adalah di Sabah. Sabah ada terasa sebab dia mendekati Filipina. Okay, gegaran di permukaan kerak bumi akan menyebabkan anjakan plat-plat tektonik. Okay, bila dia bergerak di bahagian dalam, so permukaan bumi ni dia akan tertolak. Bila tertolak dia akan bergegar, merekah. So itu adalah berlakunya gempa bumi. Untuk pemanasan global pula adalah peningkatan suhu atmosfera yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Okay, maksudnya terlebih banyak karbon dioksida, kurang oksigen. Okay, tanah runtuh, ni pun banyak dekat Malaysia, ini pun ada pemanasan global. Okay, tanah bergerak menuruni cerun akibat talikan graviti. Okay, susut jisim lah, di Cameron Highland, di puncak Borneo, itu adalah tanah runtuh. Okey, tsunami. Okay, kita pernah dilanda tsunami suatu ketika dulu, ramai sangat yang mati, mayat kembung-kembung dalam air. Okay. Tsunami ini adalah kejadian ombak raksasa yang disebabkan oleh gempa bumi dan letusan gunung berapi di dasar laut. Okay. Sebelum ni kita belajar, laut kita terdiri daripada permukaan, cetek, kemudian zon tengah malam, zon tengah malam dan bawah sekali zon gelap. Okay. Di bahagian zon gelap ni berkemungkinan besar ada gunung berapi tapi kita tak nampak. Okay. Yang masuk adalah para pengkaji alam saja yang masuk ke dalam memasang alat. Dia berenang pun sampai sini. Okay. Yang lain tu dia masuk alat untuk cek ada apa di bawah. Okay. So di bawah ini ada beberapa gunung berapi. Bila berlakunya pergerakan macam ni, tektonik tadi, tektonik ni berlakunya pergerakan, so dia terpaksa memuntahkan lahar dan menyebabkan ombak yang besar. Bila ombak yang besar itu adalah berlakunya tsunami. Di Jepun dia dah pasang satu alat untuk kesan tsunami supaya dia orang dah get ready akan berlakunya tsunami. Okay, ini adalah vulkanisme dan gempa bumi adalah fenomena berangkai kerana berada pada jalur plat tektonik yang sama. Okay, bila ada berlakunya tanah runtuh, bila berlakunya gunung berapi dengan gempa bumi, dia merupakan fenomena berangkai yang mana berlaku pada jalur plat tektonik yang sama. Okay, yang ini sebenarnya muka orang yang terkena hujan asid. Okay, bila terkena hujan asid, dia boleh melepuh kulit muka kita. Kalau asid tu sangat tinggi, even hidung kita, telinga kita pun boleh mencair. Okey, air hujan yang bersifat asid disebabkan oleh keterlarutan gas berasid di dalamnya seperti sulfur dioksida. Okey, tanah jerlus. Tanah jerlus berlaku di kawasan tanah liat dan lumpur yang tidak telap air di kawasan terbawah. Okey, maksudnya tak telap air ni maksudnya ini tanah. Nampak berair tapi bahagian bawah tu dia telap air, dia tak boleh terima air, dia tak boleh sedut air. So bila orang yang masuk ke dalam ni, dia akan tenggelam. Itu maksudnya tanah jerlus. Okay, manakala lubang benam merupakan lubang yang terbentuk akibat hakisan penurunan arah air bawah tanah atau gegaran lah. Okay, dia ada lubang tersendiri yang disebabkan oleh gegaran ataupun aras air yang semakin berkurang. Okay, dan last kali ini adalah puting beliung. Puting beliung merupakan ruang udara yang berputar sangat kencang daripada ribut petir ke bumi. Okay, dia berlakunya perolakan udara kat dalam tu. Bila berlakunya perolakan udara, dia akan menghasilkan puting beliung. Puting beliung ni akan memusnahkan harta benda. Kalau ada rumah boleh tercabut dan sebagainya lah. Okay, so usia bumi.
Okey, nampak ni bumi dah nampak tua. Okey, usia bumi dianggarkan kira-kira 4 bilion. Bilion, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta, puluh juta, ratus juta, bilion. Maksudnya kalau umur umur awak baru 13 tahun, baru sini. Tapi bumi dia dah berpuluh tahun. Saya pun baru sampai sini. Kalau moyang awak mungkin dah sampai sini. Maksudnya atas moyang awak, atas moyang awak, atas moyang awak, bermoyang-moyang-moyang awak lagi. Okay, baru wujudnya bumi. Jadi bumi dianggarkan berusia kira-kira 4,543 bilion tahun berdasarkan kaedah pentarikan. Ini adalah nama dia, kaedah pentarikan radiometrik dalam batu meter diperoleh. Skala masa geologi yang digunakan oleh ahli geologi dan paleontologi, ini adalah ahli yang mengkaji fosil untuk menjelaskan masa dan hubungan antara peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah bumi. Dengan mengkaji perubahan pada sisa-sisa fosil tentang hidupan di bumi, maka jangka hayat fosil dapat dianggarkan. Okay, sebagai contoh, ini adalah pentarikan karbon tu lah. Okay, asal usul bumi, dia kata 453 bilion tahun yang lalu. Maksudnya 5,000 juta tahun yang lalu. Okay, daripada 5,000 juta tahun yang lalu dia muncul. Kemudian dia dapat kaji ada jumpa bakteria pada era 350,000 tahun yang lalu. Okay, lepas jumpa bakteria, dia teruskan kajian. Dia jumpa protozoa sudah hidup. Protozoa yang kita belajar pada sains bab 2. Protozoa ni dah hidup 2,000 juta tahun yang lalu. Kemudian pada 1,000 juta tahun yang lalu dah jumpa rumpai laut. Kemudian obor-obor, jumpa ikan, serangga, dinosaur. Kemudian adanya manusia dan hinggalah sekarang. Okay. Jadi pentarikan karbon ini merupakan ahli arkeologi bidang kajian artifak purba seperti fosil. Okay, arkeologi ini merupakan bidang kajian artifak purba seperti fosil. Dan fosil ini merupakan bangkai atau kesan tinggalan hidupan. Okay, awak percaya tak satu hari nanti kita yang hidup pada tahun 2020 ni, akan datang tahun 40 mungkin akan ada, mungkin tidak. Okay, pada tahun 40 ni, kita zaman ni orang dah anggap sebagai fosil. Orang dah anggap sebagai fosil. Wujud lagi tak kita macam mana bentuk nanti kalau tiba-tiba dia jumpa rangka, rangka manusia zaman 2020 macam ni. Orang tahun 2020 ni dia pakai kereta macam ni. Mungkin tahun 40 ni kereta terbang, canggih dah terbang. Zaman sekarang masih kereta atas tanah. Okay, kemudian seperti haiwan, tumbuhan dan jenis hidupan yang lain yang terawet sejak zaman purba. Karbon 14 digunakan untuk mengkaji usia artifak purba dan kaedah ini dikenali sebagai pentarikan karbon. Okay, daripada usia fosil dan rujukan pada skala masa geologi, jenis hidupan yang dapat hidup pada zaman dahulu dan ciri-cirinya seperti bentuk dan struktur dapat ditentukan. Dan pengetahuan mengenai fosil dapat menganggarkan usia batuan, menentukan koleksi batuan, salah ejaan Okay, kemudian mengenal pasti ejen pengenapan batuan dan menganggarkan tempoh kewujudan sesuatu spesies. Even orang mati pun, ahli forensik ni tahu orang ni dah mati bila. Okay, kadang-kadang kan dia kata mangsa telah ditemui mati lebih kurang 24 jam yang lalu ataupun 48 jam yang lalu ataupun 1 minggu yang lalu. Macam mana dia tahu? Dia ada kaedah dia. Okay, ada orang ahli forensik ni dia belajar daripada telur lalat. Telur lalat, macam mana dia jadi ulat, maksudnya dah jadi ulat tu
berapa lama, berapa jam dah. Okay, daripada itulah yang akan menentukan kewujudan tempoh suatu spesies. Okay, kemudian sumber bumi dan geologi gunaan. Okay, air permukaan, kita ada 4 contoh sumber bumi. Yang pertama adalah air permukaan. Sebaik saja air hujan jatuh ke permukaan bumi, sebahagian air ini akan mengalir dan berkumpul di sungai, tasik, kolam dan laut untuk membentuk air permukaan. Jika kekurangan air permukaan, kemarau akan berlaku dan menjejaskan hidupan. Jika berlebihan air permukaan, banjir akan berlaku dan menyebabkan kemusnahan harta benda dan meragut nyawa. Okey. Kalau terlebihnya air, berlakunya banjir dan boleh menyebabkan kematian. Okay. Kemudian air bawah tanah. Ini adalah sumber yang kedua. Sumber yang pertama, sumber yang kedua. Sumber kedua merupakan air bawah tanah, ialah air yang terbentuk apabila sebahagian air hujan meresap ke dalam tanah di bawah permukaan bumi. Air bawah tanah merupakan salah satu sumber semula jadi. Sangat penting dan merupakan sumber bekalan air utama untuk kegunaan harian. Macam kawasan di Sarawak, kita banyak air bukit, air gunung, air bukit kan. Dia akan letak buluh, nanti keluar air, dia tadah air. Okay? So itu merupakan air bawah tanah jugalah. Okay, air bawah tanah menghadapi risiko pencemaran daripada bahan-bahan seperti baja, racun perosak. Okay, tapi kalau air bukit ni jarang lah sebab bukit ni orang tak duduk. So airnya bersih. Tapi kalau air tu atas bukit ni ada orang kubur ke apa ke, itu dah jadi risiko pencemaran lah. Okey, kemudian mineral ekonomi. Mineral ialah unsur atau sebatian pekerja yang terdapat secara semula jadi di dalam kerak bumi. Mineral ekonomi ialah mineral yang mempunyai nilai ekonomi yang digunakan secara meluas seperti mineral logam. Logam antaranya emas, perak, palladium dan bauksit. Bukan logam, arang batu dan petroleum. Nadir bumi, scandium, lanthanum dan iridium. Okay, nadir bumi ni maksudnya bahan basic bumi. Okay, kemudian petrol dan arang batu ini adalah sumber yang keempat. Okay, petroleum dan arang batu merupakan mineral bukan logam yang digunakan secara meluas sebagai bahan api. Petroleum terbentuk daripada sisa-sisa organisma laut yang terenap di dasar laut. Sebab itu petroleum orang duduk dekat dasar laut, bukan dasar laut, duduk dekat atas laut, kemudian ada mesin pengorek. Menggorek petroleum. Selalunya offshore orang panggil. Okay. Kemudian arang batu pula terbentuk daripada tumbuh-tumbuhan yang berpaya dan terenap berjuta-juta tahun lalu. Okey, kita ada banyak latihan. So antara latihan yang pertama, proses yang berlaku di permukaan bumi. Okey, tandakan betul pada ruangan yang betul. Okey. Endogen, saya ulang balik. Endogen merupakan proses yang berlaku di dalam. Kalau exogen, ini adalah luar. Ini berdasarkan cahaya matahari. Ini pula berdasarkan tekanan dalam bumi. Okey, tekanan ataupun haba. Okey. Proses yang berlaku di permukaan bumi itu adalah proses exogen. Okey, exogen. Proses yang berpunca dari daya daripada bahagian dalam bumi itu merupakan proses endogen. Permukaan bumi berlipat-lipat dan membentuk puncak dan lurah, itu adalah proses endogen. Okey, bahagian dalam Akisan di permukaan bumi itulah exogen. Letusan gunung berapi endogen. Pembentukan bukit pasir akibat ribut pasir di kawasan gurun itulah exogen. Okey, sebab ini daripada udara. Pantai menjadi curam akibat hakisan ombak itu pun merupakan exogen. Okey, seterusnya isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Geobencana ialah proses semula jadi yang boleh menyebabkan kematian serta kehilangan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi serta kemerosotan alam sekitar. Maksudnya geobencana ni boleh mendatangkan kemudaratan yang banyak lah. Okey, nombor 2. Gambar di bawah menunjuk 3 aktiviti manusia yang boleh menyebabkan berlakunya hujan
asid. Okey, padankan gas yang dibebaskan dengan aktiviti manusia di bawah. Okey, yang pertama, karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan gas yang terdapat pada asap kereta. Sulfur dioksida merupakan gas yang terdapat pada kilang dan karbon dioksida adalah gas yang terdapat pada pembakaran. Okey, di pembakaran. Ini pengangkutan. Dan ini kilang. Okey, seterusnya, kemajuan dalam bidang sains dan teknologi membantu dalam meramalkan kejadian geobencana. Nyatakan alat yang dicipta oleh saintis untuk meramal kejadian geobencana berikut. Okey, so dia nak minta alat. Okey, yang pertama, alat untuk ukur gempa bumi adalah seismograf. Seismograf. Dan alatnya untuk mengukur tsunami adalah radar. Okey. Terangkan bagaimana pemanasan global boleh menyebabkan kawasan daratan semakin kecil. Okey, bila suhu bumi meningkat, menyebabkan ais kutub melebur dan meningkatkan paras laut serta menenggelamkan kawasan yang rendah. Okey, kita di bumi, ini paksa kita ada kutub utara dan kutub selatan. Okey, bila suhu dia tinggi, ais yang ada di pada kutub utara dan kutub selatan ni dia akan mencair. Bila akan mencair, daratan tadi akan semakin kecil sebab air semakin melimpah. Okey, krisis makanan dunia. Peningkatan suhu bumi boleh menyebabkan hal ini akan mengurangkan hasil tanaman. Negara-negara pengeluar padi dan gandum tidak dapat mengeksport hasil tanaman ke negara lain yang memerlukan. Okay, bila terlalu panas dunia ni, padi tu tak boleh tumbuh. Bila tak boleh tumbuh, air tak ada, dia menyebabkan kita semua tak boleh makan nasi lagi sebab dah tak ada padi. Okey, nombor 6. Letusan gunung berapi akan menyebabkan kemusnahan yang besar. Walau bagaimanapun, bencana ini juga memberi kesan baik kepada pengeluaran hasil tanam pertanian. Wajar kan? Okey, bila letusan gunung berapi ni meletus, yes, manusia boleh boleh berlakunya kematian pada manusia. Tetapi bila lawar tu dah sejuk, garam mineral tadi yang dibebaskan akan menjadi baja kepada tumbuhan. Okay, bila gunung berapi tadi dah sejuk, lawar akan bentuk lapisan tanah yang kaya dengan nutrien dan sangat subur. Sebab itu, kawasan yang ada gunung berapi, kawasan dia sangat subur dengan tanaman. Okay, seterusnya, isi tempat kosong dalam perenggan di bawah dengan menggunakan perkataan yang betul. Fosil ialah tinggalan haiwan dan tumbuhan yang terbenam dan terawet di dalam lapisan bumi. Semasa pembentukan fosil, bahagian tisu lembut pada haiwan dan tumbuhan akan terurai, manakala bahagian yang keras seperti gigi, cakar dan tulang akan terperangkap di dalam lumpur. Lama-kelamaan, tinggalan ini akan menjadi fosil. Pembentukan fosil mengambil masa berjuta-juta tahun. Fosil dapat memberi gambaran tentang saiz sesuatu organisma. Fosil gigi juga boleh memberi maklumat tentang cara dan tabiat pemakanan. Okay, sebab itu dinosaur, kita tak pernah jumpa dinosaur, tapi kita tahu mana dinosaur yang makan daging, mana dinosaur yang makan tumbuh-tumbuhan. Dinosaur yang makan tumbuh-tumbuhan, gigi dia tidak tajam. Tapi kalau makan daging, gigi dia tajam. Okay. Seterusnya, nombor 1. Nyatakan sama ada sumber air di bawah merupakan air permukaan atau air bawah tanah. Okey, kita tengok air sungai. Air sungai kita nampak tak dekat permukaan? Kalau nampak, itu adalah air permukaan. Glacier, kita tak nampak. So, itu merupakan air bawah tanah. Air laut merupakan air permukaan. Kolam air panas daripada bawah, bawah tanah tu dia naik ke atas. Itu merupakan air bawah tanah. Dan air tasik merupakan air permukaan. Okey, tentukan sama ada pernyataan di bawah berkaitan dengan risiko pencemaran bagi air permukaan atau bawah tanah. Okey,
Pencemaran akibat bahan buangan daripada kilang-kilang. Kalau kilang-kilang itu merupakan air permukaan. Tercemar akibat larut serap baja kimia, itu adalah air bawah tanah. Contohnya air bukit tadilah. Pencemaran berlaku di tapak pelupusan sampah, itu pun merupakan air bawah tanah. Okey, kawasan sampah, tiba-tiba ada orang kampung kat bawah tu ambil air. Okey, sampah tadi disedut, orang kampung minum. Itu boleh menyebabkan pencemaran. Okey, yang ini senang saja kelaskan mineral kepada logam dan bukan logam. Okey, logam. First sekali adalah aluminium. Kemudian, yang kedua adalah kuprum. Mana kuprum? Yang ketiga adalah emas. Emas merupakan logam. Dan silikon, sulfur serta karbon merupakan bukan logam. Okey, gambar di bawah menunjukkan alat yang dibuat daripada mineral logam. Okey, saya tunjuk dulu gambar dia. Ini adalah keris. Ini adalah wayar. Dan ini adalah gelang. Okey, bagi setiap berikut, namakan mineral logam yang digunakan. So, ini adalah besi. Wayar merupakan kuprum dan gelang merupakan emas. Okey, nyatakan ciri bahan yang menjadikan alat-alat ini sesuai untuk kegunaan di atas. Okey, kenapa dia sesuai untuk perhiasan ni semua? Ini sebab besi, kuprum dan emas ini boleh ditempa dan juga keras. Kalau lembut tak boleh pakai gelang, nanti putus. Keris pun tak boleh. Nak cucuk orang dia pula yang bengkok. Okey, satu contoh mineral bukan logam ialah belian. Nyatakan kegunaan belian yang nyatakan sifat yang sesuai untuk kegunaan tersebut. So belian merupakan barang yang kemas dan sifatnya adalah berkilat. Okey, dengan bantuan rajah di bawah, terangkan proses pembentukan petroleum. Okey, petroleum adalah terhasil daripada hidupan laut yang mati terenap. Salah ejaan dekat situ. Terenap di dasar laut. Manakala sisa-sisa hidupan laut yang tertanam dalam lapisan batuan dan lumpur selama berjutaan tahun. Okay, dan juga penguraian yang berterusan oleh bakteria di bawah suhu dan tekanan yang tinggi bagi menghasilkan petroleum. Nanti saya salin dalam nota lah. Okey, nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan proses pembentukan arang batu. Berdasarkan rajah, susun penerangan di bawah dengan urutan yang betul dengan menulis nombor dalam kotak yang diberi. Okay, yang pertama ada gambar pokok, kedua ada lapisan, ada pokok-pokok kat sini. Yang ketiga ada arang batu. So, tumbuhan yang mati tertimbus. Ini gambar yang keberapa? Okay, yang pertama merupakan berjuta-juta tahun lalu apabila tumbuhan mati, daun dan bunga buahnya terurai. Okay, dia mati, dia akan atas tanah. Okay, tapi bila lama kelamaan dia akan terenap, dia akan diliputi oleh tanah. Jadi macam gambar ni lah. Dan selepas beberapa juta tahun dia menjadi arang batu. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan proses hidroterma? Okay, hidroterma merupakan air kolam yang dipanaskan oleh haba daripada bumi secara semulajadi dan hidroterma digunakan dalam penjanaan elektrik. Ini adalah kolam air panas lah. Okay, kolam air panas. Okay, 8. Para petani didasiatkan supaya tidak menyembur racun perosak secara berlebihan ke atas tanaman mereka. Mengapakah mereka dinasihatkan untuk bertindak sedemikian rupa? Wajar kan? Okay, so apabila racun serangga disembur, racun ini akan diserap ke dalam tanah dan mencemarkan air bawah tanah. Racun serangga ini akan mencemarkan sungai yang merupakan sumber air kepada manusia dan haiwan. Okay, so itu saja habis dapat 9. Latihan banyak sebab dia terlalu banyak fakta, nota dia sangat sikit. That's why dia banyak soalan latihan. So, malam esok saya akan sharekan satu link untuk jawab test. Yang mana test itu saya akan open pada pukul 9 malam hingga 10 malam sahaja. Okay, jawab semua bab. Kalau rasa tak boleh buat, boleh refer buku teks, tapi tolong jawab supaya saya tengok apa yang awak dah faham, apa yang awak yang dah belajar. Okay,
So, setakat itu saja untuk hari ini.